Buletin Didik 25 Julai bersama saya Fazlani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cadangan kenaikan kadar rancangan makanan tambahan RMT akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan MOF untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, pelbagai aspek perlu diberi keutamaan oleh kementerian untuk dianalisis dengan mengambil kira kenaikan kos bagi membuat pertimbangan sebelum ketetapan dibuat. Justru jelas beliau, segala penelitian secara mendalam perlu dibuat supaya sama ada kenaikan kos untuk RMT boleh dilaksanakan atau sebaliknya. Banyak perkara yang kita buat tentang penambahbaikan RMT ini, namun kita sedar apa cabaran di luar sana tentang kenaikan kos dan perkara ini kita ambil dalam pertimbangan kita. Ujarnya lagi, kementerian memberi perhatian terhadap isu ini dan sedang menyediakan kertas untuk tujuan kenaikan kos RMT di peringkat akhir. Memberi contoh peruntukan susu dalam program RMT, beliau berkata kos untuk tujuan itu meningkat setiap tahun, mengambil kira kekerapan pelaksanaannya. Pada tahun lepas, RM10 juta diperuntukkan untuk penyediaan susu 2 hari seminggu dan untuk meningkatkannya kepada 5 hari seminggu, kosnya meningkat kepada RM185 juta. Perkara ini kita kena teliti, perincikan satu persatu kerana skopnya lebih luas dan implikasinya adalah besar dalam konteks keuangan. Jadi penelitian yang mendalam itu perlu dibuat. Sebab itu kita tak nak kata kita nak buat sekian-sekian tapi akhir sekali bila dilihat implikasi keuangan tak jadi buat. Sebab itu kita teliti satu persatu, kita pastikan supaya setiap apa yang dilaksanakan itu adalah perkara yang memang boleh dilaksanakan. Mengulas mengenai pengusaha kantin yang enggan menyediakan menu RMT susulan terpaksa menanggung kenaikan kos barangan, pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung isu tersebut. Let's have a look at it. Kita masih belum menerima laporan. So saya tak naklah kata begitu-begini until kita mendapat apakah feedback daripada pengusaha kantin yang mana tak boleh dan sebagainya, boleh maklumkan pada pihak kementerian untuk kita lihat apakah pendekatan yang paling sesuai. Dalam perkembangan lain, KPM sedang mencari penyelesaian isu kuartus guru terbiar. Datuk Dr. Razzie berkata, ia isu legasi yang kompleks dan perlu diperhalusi daripada pelbagai aspek. Ada kuartus-kuartus yang dibina di kawasan yang tidak ada permintaan. Dia ada dua konteks. Satu keadaan di mana kuartus-kuartus dibina di kawasan yang memang permintaannya tinggi. Jadi bila kosongnya masuk, bila kosongnya ada orang masuk, bila kosongnya ada orang masuk. Namun begitu ada kuartus dibina di kawasan yang tidak ada permintaan. Khususnya apabila kos untuk duduk di luar sana itu lebih murah daripada kos duduk di kuartus. Penelitian terhadap kuartus dibuat secara satu persatu membabitkan lokasi, keperluan di kawasan tersebut, kapasiti penempatan guru dan juga kemungkinan kuota itu dapat diberi kepada agensi lain yang berhampiran sekiranya terdapat kekosongan. Terdahulu media melaporkan 16,364 unit kuartus guru bernilai hampir RM1 bilion di seluruh negara terus terbiar sehingga menjadi sarang gejala sosial dan jenayah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menangguhkan kemudahan cuti bersalin dengan allowance penuh kepada guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah seperti yang diumumkan pada Januari lalu. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof yang berkata pihaknya kini dalam usaha membuat rayuan kepada Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan semula. Menurut Datuk Hakimah, Kementerian Keuangan pada 6 Julai telah mengeluarkan pandangan bahawa pelaksanaan kemudahan itu tidak sesuai buat masa ini kerana kedudukan status perjawatan guru kafar. Namun JAKIM akan merayu dan sedang menjustifikasikan langkah yang dibuat untuk pertimbangan semula oleh Kementerian Keuangan. Dalam pada itu, JAKIM bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad juga sudah mengadakan perjumpaan dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Ia bagi membincangkan isu kebajikan guru serta penyelia kafar. JAKIM sentiasa berbincang dan mencari jalan bagi menjaga kebajikan semua pihak di bawah jabatannya termasuk guru kafar selain mengharapkan sokongan dan doa supaya usaha berterusan yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui JAKIM selama ini dipermudahkan.
Bagi memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai pemeliharaan hidupan liar, 100 murid sekolah rendah sekitar Putrajaya dibawa berkunjung ke Zoo Negara. Program rintis eksplorasi alam lestari ini juga bertujuan memupuk semangat kecintaan terhadap alam sekitar di samping menghargai khazanah negara, khususnya flora dan fauna. Program interaktif anjuran Yayasan Didik Negara dengan kerjasama FGV Holdings Berhad dan Kementerian Pendidikan ini menerapkan nilai-nilai penting kehidupan seperti unsur seronok, eksplorasi, harmoni, teliti, rasional dan artikulasi dalam kalangan murid sekolah. Kebiasaannya kita bercakap tentang keharmonian antara manusia dan sesama manusia. Namun kita jarang bercakap tentang keharmonian antara manusia dan alam. Sebab itulah dalam konteks ini kita ingin lahirkan generasi yang sentiasa dekat dengan alam sekitar dan secara tidak langsung akan menimbulkan kesedaran supaya mereka sama-sama bukan sahaja memastikan kebersihan alam sekitar tetapi juga dapat memastikan flora dan fauna kita terus dapat hidup dengan baik dan generasi pada masa akan datang terus dapat menikmati keindahan alam ini. Tambahnya, program kesedaran ini selaras dengan matlamat pembangunan lestari melalui kepelbagaian persekitaran bilik darjah dan menyediakan pembelajaran visual tentang ekosistem semula jadi. Program yang dimulakan seawal jam 7 pagi dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, antaranya treasure hunt dan lawatan ke sekitar zoo. Bukan sekadar menguji kecerdasan mental dan fizikal, melalui aktiviti yang dijalankan, murid-murid juga berpeluang mendekati haiwan. Jadi macam mana pertama kali datang zoo ni, best ke macam mana tu? Best sebab boleh tengok haiwan dengan boleh mengetahui macam mana haiwan tu berenang atau tidak. So sampai tadi awak apa aktiviti yang buat? Kita orang kena buat macam permainan, siapa paling banyak dia akan menang. Jadi pusing-pusing satu zoo lah. Jadi binatang apa yang awak jumpa hari ni? Harimau, buaya, burung, ular, banyak lagi. So macam mana rasa pertama kali datang ni? Best. Apa yang best? Best dapat tengok haiwan dalam real life. Best. Apa yang best? Tengok-tengok binatang. Sebelum ni awak pernah pergi zoo negara? Pernah Dengan siapa? dengan mak bapak waktu kecil. Jadi hari ni awak pergi dengan kawan-kawan awak. Okey, best tak? Apa yang best? Dapat tengok haiwan. Program turut dirancang untuk diperluas ke beberapa lokasi termasuk pusat-pusat konservasi lain dengan melibatkan lebih ramai kumpulan sasar. ...74 sekolah rendah di Perlis menerima peranti tablet dan televisyen pintar Smart TV yang akan digunakan untuk kelas khas pemulihan. Ia antara usaha projek pemulihan literasi dan numerasi tahap 1 bagi penduduk miskin B40 dan golongan terkesan pasca pandemik COVID-19. Usaha murni itu digerakkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis bersama Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Western Solution Sdn Berhad melalui peruntukan RM638,900 yang diberikan Yayasan Hasanah. Ia menepati keperluan semasa dan matlamat projek itu yang mahu membantu keciciran murid yang terkesan dalam pembelajaran ketika pandemik COVID-19. Sebenarnya kita tak banyak. Cuma di bila mana pandemik ini berlaku peningkatan, tetapi selepas bersumuka daripada data yang kita kumpulkan berlaku penurunan dari masa ke semasa, dan sebab itulah saya berani menyatakan bahawa dengan naratif sedia ada, data yang kita ada ini, kita mampu mencapai apa yang kita hajatkan, iaitu berlaku pengurangan dalam kalangan murid di Perlis ini. Bukan tablet saja, dia bersama-sama dengan app yang dibuat dengan pesyarah-pesyarah ataupun grup daripada UNIMAP lah.
Apps dia nama numerasi buat masalah ni. Pada masa mungkin kita akan buat jugalah mungkin literasi, sebab pada dasarnya memang ada program untuk literasi. Penyerahan peranti diadakan di Dewan Pulai, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan BTPN Perlis di Kangar. Peranti tersebut turut dimuatkan aplikasi gamifikasi matematik bagi pengalaman pembelajaran yang lebih inovatif untuk murid pemulihan. Pembabitan pelajar dalam pelaksanaan acara adat berpatih dijangka memberi kesan positif dan impak besar kepada usaha melestarikan amalan dan budaya kepada generasi muda. Melalui program ini, pelajar didedahkan kepada busana makanan, alatan kebesaran dan upacara adat istiadat berkaitan. Rata-rata pelajar yang ditemui mengakui teruja menyertai majlis pengisytiharan Buah Pak dan Ibu Soko Suku Seri Lemak Pahang di Kampung Tengah Kuala Pilah baru-baru ini. Selain berbusana tradisi, mereka juga diberi peranan selaku inang pembawa bunga telur, tepak dan panta kucung, pendekar pembawa alat kebesaran serta mengiringi majlis dengan bermain cak lempong. Kami digelarkan dayang-dayang yang akan mengiringi VVIP masuk. So tugas kami adalah membawa tepak sirih, bunga telur, seperti itulah. Kami sangat teruja pada hari ini sebab ini pertama kali kita orang memakai pakaian seperti ini. Lepas tu dapat mengikuti adat pepatih. Apa yang saya dapat daripada program adat pepatih dan pelantikan Buah Pak pada hari ini, kita dapat mengetahui cara pakaian tradisional Negeri Sembilan dan adat-adat yang dijalankan oleh Negeri Sembilan. Pada pendapat saya, memang majlis macam ni memang patut diteruskan lah. Kenapa pada saya benda macam ni adalah satu input untuk generasi seumur saya dan bagus juga untuk anak cucu kita akan datang. Kan? Jika tidak diteruskan, maka adat-adat yang ada pada hari ini akan luput. Pada majlis itu, Abbas Hussein dan adik perempuannya Nur Azizah Hussein diisytiharkan penyandang jawatan Buah Pak dan Ibu Soko Suku Seri Lemak Pahang Perut Kampung Tengah. Jawatan itu mempunyai peranan, fungsi dan tanggungjawab besar terutama dalam pelaksanaan adat berpatih, merangkumi pembahagian tanah pusaka adat, majlis perkahwinan, bercukur jambul dan kematian. Adik-adik, di sebelah saya ini ialah koleksi kepala perahu diraja. Adik-adik tengok kepala perahu diraja ini bentuknya seperti apa? Ini kepala perahu diraja yang berbentuk ataupun berhiaskan dengan naga. Dan kepala perahu yang membentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu nangka dan diukir dengan motif suluh kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu diraja dan dimiliki oleh kerabat diraja Pahang pada akhir kurun ke-19 dan juga dianggarkan berusia lebih kurang 100 tahun. Kalau dilihat, hiasan-hiasan pada kepala perahu diraja ini mempunyai pelbagai warna yang menarik seperti warna merah, hijau dan juga warna emas. Kesemua 9 kes disyaki cacar monyet yang dinotifikasikan kepada Kementerian Kesihatan KKM sehingga kemarin disahkan negatif. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam pada itu mengingatkan kepada semua fasiliti kesihatan agar peka dengan situasi virus berkenaan serta meningkatkan pengesanan kes dalam kalangan penyakit yang berisiko. Dalam kenyataan dikeluarkan, Khairy memaklumkan langkah awal sudah diambil pihaknya berikutan pengumuman kejadian kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkaitan jangkitan cacar monyet. Ia termasuklah memaklumkan kepada fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta keperluan untuk notifikasikan kes yang disyaki atau disahkan cacar monyet dalam kadar segera. Sehingga Jumaat lalu, sebanyak 16,836 kes cacar monyet dengan 5 kematian dilaporkan di 74 negara. Angka itu meningkat mendadak dalam tempoh 2 bulan berbanding yang dilaporkan pada 17 Jun lalu, iaitu 2,103 kes dengan 1 kematian di 42 negara.
Ketika cuaca panas di United Kingdom, orang ramai semakin bergerak menghampiri kawasan dengan air seperti tasik atau pantai untuk menyejukkan badan. Brighton salah satu lokasi tepian pantai yang popular di negara itu. Selain bersantai, terdapat juga beberapa tarikan lain yang disediakan seperti rumah terbalik. Rumah ini terbukti berjaya menarik pengunjung daripada pelbagai peringkat umur. Ia adalah salah satu daripada 8 rumah terbalik yang terdapat di UK, di mana setiap daripadanya dibina dengan keunikan tersendiri. So the upside down house is for inverted photos. So when you flip the photos, it looks like you're on the ceiling. It's quite straightforward. They take so many good photos and they love it. And all our advertisement is done through social media. So anyone posting a photo on Facebook, Instagram, people see it, they find it funny, they track us down and they go to our house. Menariknya, rumah-rumah terbalik ini juga boleh dicabut dan dipasang di mana-mana lokasi. Selepas 2 tahun tergendala akibat pandemik COVID-19, situasi di Upside Down House kini sangat meriah dengan kehadiran pengunjung saban hari. Hanya 20 orang dibenarkan masuk pada satu-satu masa dengan bayaran £5 atau kira-kira RM26 untuk tempoh 20 minit sahaja. It was really interesting. I think when you're actually doing the poses, you're like, oh, yeah, and then when you actually take the picture and flip it around, it's really interesting to see how it looks. But no, it's a really cool attraction to have a look at. I thought it was great fun. I didn't expect to be doing aerobics and gymnastic displays in Brighton. I came for a good day, thoroughly enjoyed it. Di London pula, sebuah rumah yang disediakan di Museum Tate Modern bakal dihiasi corak-corak bulat berwarna-warni. Hasil seni artis terkenal Yayoi Kusama ini mengajak pengunjung meletak pelekat di mana-mana permukaan pilihan dalam bahagian rumah itu. Lebih bermakna, objek dan perabot yang diletakkan di sini adalah sumbangan daripada komuniti tempatan. Sekumpulan kanak-kanak telah dijemput untuk menjadi individu pertama mencorakkan bilik ini. Art and creativity has a very big impact on all areas of a child's development, from personal social development to communication and language to physical development, and then all the other areas of science and maths, they all come into it. So especially with the spots, we've had creativity on counting and exploring the colours, and then also science when we're mixing the colours and creating new colours. Konsep ini sinonim dengan Yayoi, di mana sepanjang karyanya dari 1940-an, corak bulat sering dipaparkan dalam karyanya. Projek ini adalah yang terbesar seumpamanya pernah dihasilkan di dunia. Tate Modern menjangkakan sebaik pameran tamat pada 29 Ogos nanti, rumah ini akan diliputi kira-kira 2 juta pelekat Yayoi Kusama. Sukan, saingan sirkit pertama skuash remaja kebangsaan melabuhkan tirainya semalam. Ia menyaksikan 2 pemain pilihan bawah 19 tahun lelaki dan wanita, Harith Daniel dan K. Savitra, tepati ramalan sebagai juara. Harith menewaskan Wesson Low menerusi pertarungan 5 set, sementara Savitra mudah mengatasi wakil Negeri Sembilan, Chen Yuji menerusi kemenangan straight set. Aksi akhir bawah 19 tahun antara Harith Daniel dan Wesson Low paling menjadi tumpuan di pusat skuash antarabangsa Nicole David di Pulau Pinang. Harith dipaksa bekerja keras selepas menguasai 2 set awal 11-4 dan 11-4 sebelum kebangkitan dilakukan Wesson yang menang 2 set berikutnya 12-10 dan 11-3. Set penentuan Harith tidak lagi memberi banyak ruang melengkapkan kemenangan 11-3 dalam tempoh 43 minit untuk bergelar juara. Kategori wanita bawah 19 tahun, K. Savitra
tampil dengan penguasaan penuh ketika berdepan wakil Negeri Sembilan Chen Yuji di perlawanan akhir. Zavitra menang 11-5, 11-4 dan 11-7, menamatkan aksi hanya dalam tempoh 15 minit. Bagi saingan bawah 17 tahun pula, pilihan kedua kejohanan Kriti Pillai Muniswaran tepati ramalan untuk bergelar juara selepas menundukkan Pradeep Dev dengan kemenangan straight set 12-10, 11-4 dan 14-12. Sementara dalam saingan wanita bawah 17 tahun, gelaran juara menjadi milik pemain kelahiran Sabah Dois Lee Yisan. Dois menundukkan S. Abita Sanraj dalam pertarungan 4 set 8-11, 11-8, 11-7 dan 11-8. Sementara itu, pada aksi pembukaan Liga Hoki Remaja 2022 semalam, 4 perlawanan membabitkan Division 1 berlangsung. Antara yang tampil cemerlang, SSBJ Thunderbolts yang menewaskan MSNS SSH Sabah. SSBJ membuka jaringan seawal minit ke-8 hasil gol padang Muhammad Danish Akasha Khairul Azli. Masuk babak kedua, penguasaan jelas milik SSH Sabah menerusi beberapa percubaan bahaya namun gagal menembusi benteng lawan. Sebaliknya, pada minit ke-58, SSBJ menambah jaringan menerusi Danish Aiman Khairul Anwar. Kedudukan 2-0 berpihak SSBJ sehingga tamat perlawanan. Keperlumbaan Formula One Grand Prix Perancis, pelumba Red Bull Max Verstappen muncul juara untuk mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu keseluruhan. Dua pelumba Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton dan George Russell terpaksa akur di tempat kedua dan ketiga. Awal perlumbaan menyaksikan penguasaan pelumba Ferrari Charles Leclerc yang dicabar hebat Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Malang buat Leclerc apabila gagal mengawal jentera lumbanya pada pusingan ke-17 sebelum terbabas dan tidak dapat meneruskan perlumbaan. Ia membuka ruang buat Verstappen mengambil alih kedudukan paling hadapan. Peluang sama turut dimanfaat Hamilton untuk menduduki tempat kedua di belakang Verstappen. Manakala rakan sepasukan Hamilton, George Russell menamatkan perlumbaan di tempat ketiga selepas memintas seorang lagi pelumba Red Bull, Sergio Perez, pada pusingan ke-50. Kejuaraan di Perancis menyaksikan Verstappen terus menguasai kedudukan selaku pendahulu keseluruhan dengan mengumpul 25 mata. Manakala Hamilton di tangga kedua dengan 18 mata, 3 mata mengatasi Russell di kedudukan ketiga. Kategori pengeluar turut diungguli Red Bull dengan 396 mata, diikuti Ferrari 314 dan Mercedes AMG Petronas 270 mata. Hasil seni interaktif di Jax Art Festival di Riyadh, Arab Saudi mengakhiri buletin didik saya Fazlah Hani. Salam hormat dan Assalamualaikum.